Ethan Bruce terduduk kaku di meja kayu usang di rumah kecilnya di kawasan luar bandar Texas. Tangannya sedikit menggeletar ketika dia mengklik untuk membuka email daripada University Harvard. Surat itu ringkas, padat dan menikam terus ke jantungnya. Permohonan Anda telah ditolak. Kami memohon maaf atas sebarang kesulitan. Dia membacanya sekali lagi, pandangannya kabur dek air mata yang mula berbertakung. Skor SAT-nya ialah 1.600, markah penuh. Begitu juga dengan keputusan ACT-nya. Dia adalah pelajar dengan skor tertinggi di seluruh Amerika Syarikat tahun itu. Akhbar tempatan menyiarkan gambarnya yang tersenyum lebar di bawah tajuk Anak Desa Texas Raih Tempat Pertama Kebangsaan. Ibu bapanya begitu berbangga sehingga menitiskan air mata. Ibunya memeluknya erat. Kau pasti akan dapat masuk Harvard, sayang. Tetapi realiti lebih kejam daripada yang disangka. Dia telah memohon kepada 20 universiti terkemuka di negara itu. Setiap satu daripadanya menghantar surat penolakan yang sama. Secara rasminya, dia telah dihalang daripada memasuki mana-mana institusi pengajian tinggi terkemuka di negaranya. Alasannya tidak pernah dinyatakan secara terang-terangan, tetapi semua orang tahu puncanya, esei permohonannya. Dia telah menulis dengan jujur, dengan hati yang membara, mengkritik sistem pendidikan Amerika yang lebih mementingkan sumbangan dana, kemasukan legasi, dan keistimewaan berbanding kebolehan sebenar. Dia mencadangkan idea-idea reformasi yang radikal, seperti mengurangkan pengaruh penderma, menghapuskan kemasukan pelajar daripada keluarga alumni, dan mendorong kurikulum yang menekankan kemahiran hidup sebenar. Jawatan kuasa kemasukan pelajar melihatnya sebagai tindakan menentang institusi dan tidak sesuai dari segi ideologi, lalu mereka menyenarai hitamkannya secara senyap. Ethan, yang berusia 18 tahun, menundukkan kepalanya di atas meja di dalam bilik tidurnya yang sempit. Air matanya mengalir tanpa suara. Dia seorang autodidak sejak kecil, kerana sekolah tempatan kurang berkualiti. Dia membaca buku pada waktu malam, melakukan projek sains dengan bajet kurang daripada $100, dan membantu ayahnya di ladang setiap hari selepas sekolah. Tetapi semua usahanya kini menjadi senjata yang digunakan oleh masyarakat untuk menolaknya. Kenapa jadi begini? Dia berbisik dengan suara yang serak. Aku dah buat semua yang terbaik, tapi mereka tutup semua pintu. Malam itu, Ethan duduk membaca sebuah buku lama yang dibelinya dari kedai buku terpakai. Buku itu mengenai Islam dan budaya Malaysia. Dia sememangnya meminati falsafah Timur sejak kecil. Gambar-gambar masjid yang tenang, aroma masakan Malaysia yang wangi, dan senyuman mesra orang-orang di dalam gambar itu membuatkan hatinya yang hancur bergetar sekali lagi. Keesokan paginya, cahaya matahari pagi menerobos masuk melalui tingkap kayu usang. Dia membuka komputer ribanya, mencari program pertukaran pelajar ke Malaysia dan belajar bahasa Melayu secara dalam talian. Impian lamanya sedang mati perlahan-lahan, tetapi benih impian baru mula bercambah di dalam hatinya yang masih berdegup kencang. Ethan berdiri di hadapan tingkap bilik tidurnya yang kecil, memandang ke arah padang rumput kering Texas yang telah menjadi pemandangan hidupnya selama 18 tahun. Dia memegang erat beg galasnya yang lama, manakala sebelah tangannya lagi menggenggam tiket penerbangan sehala ke Kuala Lumpur berharga kurang daripada $600, hasil simpanannya daripada bekerja di ladang dan menjual semua buku lamanya. Betul ke kamu nak pergi, nak? Tanya ibunya dengan suara yang bergetar. Ayahnya berdiri diam di belakang sambil berpeluk tubuh, matanya kemerah-merahan. Ya, Mak, jawab Ethan sambil tersenyum nipis. Di sana ada program pertukaran jangka pendek percuma untuk pelajar yang nak belajar bahasa dan budaya. Kalau saya terpilih, saya boleh tinggal selama setahun. Dia tidak memberitahu ibu bapanya bahawa program itu hampir tiada siapa yang berminat, kerana ia dianjurkan oleh sebuah masjid kecil di pinggir bandar Kuala Lumpur yang menerima pelajar antarabangsa sebagai balasan untuk membantu mengajar bahasa Inggeris kepada anak-anak karya. Malam sebelum berlepas, dia membaca semula buku mengenai Islam di Malaysia. Satu ayat melekat di benaknya. Di bumi bertuah ini, dugaan itu ada, tetapi ketenangan sentiasa menantinya. Dia tidak tahu sama ada ketenangan itu mampu menyembuhkan hatinya yang hancur, tetapi dia tahu bahawa Amerika tidak lagi mempunyai tempat untuknya. Pesawat mendarat di lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur pada pukul 3 pagi.
Ethan berjalan keluar dari pintu ketibaan dengan kedua-dua belah kakinya terasa kebas. Udara panas dan lembab menerpa wajahnya seperti selimut basah. Dia terasa seolah-olah dipeluk oleh sesuatu yang tidak kelihatan. "Selamat datang ke Malaysia," kata seorang petugas imigresen sambil tersenyum lebar, menampakkan giginya yang putih bersinar. Ethan membalas senyuman itu secara automatik. Ia adalah senyuman pertama dalam beberapa bulan yang tidak terasa dipaksa. Sebuah teksi berwarna merah membawanya masuk ke dalam bandar yang bermandikan cahaya neon. Papan tanda dalam bahasa Melayu yang baru dipelajarinya melalui aplikasi Duolingo 2 bulan lalu kelihatan di mana-mana. Bau nasi lemak dari gerai di tepi jalan menusuk hidung. Walaupun sudah lewat malam, orang ramai masih tersenyum dan bertegur sapa seperti kawan lama. Pagi pertamanya, dia menaiki bas ke sebuah masjid kecil di kawasan Gombak, Masjid Al-Hidayah, yang berusia lebih 100 tahun. Daun-daun kering berguguran memenuhi laman masjid. Ethan melangkah masuk ke dalam dewan solat yang sejuk dan nyaman. Bau kemenyan dan permaidani yang bersih memenuhi ruang. Dia duduk bersila di hadapan mihrab yang kosong, memandang ke arah seni bina Islam yang menenangkan. Seorang lelaki tua berjubah putih berjalan menghampirinya sambil tersenyum. "Anak dari Amerika, ya? Hati anak yang memanggil untuk sampai ke sini, kan?" Ethan mengangguk, air matanya bergenang tanpa disedari. "Ya, Pak Cik. Saya dihalang belajar di universiti di sana." Lelaki yang merupakan imam masjid itu tertawa kecil. "Di sini, tiada siapa yang menghalang sesiapa daripada belajar. Semuanya boleh dipelajari, termasuklah belajar menjadi orang Malaysia." Kata-kata itu umpama satu kejutan elektrik yang menyentak dirinya. Buat pertama kali dalam hidupnya, Ethan merasakan satu panggilan yang sebenar. Bukan dari universiti terkemuka dunia, tetapi dari bumi yang belum pernah dijejakinya, dari budaya yang mesra, dari senyuman yang tidak pernah dilihatnya di tanah airnya. Petang itu, dia membantu imam tersebut mengajar bahasa Inggeris kepada lebih kurang 10 orang anak karya. Kanak-kanak itu memanggilnya Cikgu Ethan dengan pelat yang kamel. Dia mengajar perkataan hello dan kemudian mengajar perkataan apa khabar. Seorang budak lelaki menghulurkan sebiji pisang emas kepadanya. "Makanlah, Cikgu. Ini dari kebun saya." Ethan menggigit pisang itu. Rasa manisnya mengalir ke kerongkongnya. Hatinya yang pernah keras mula melembut perlahan-lahan. Malam itu, dia tidur di atas toto di sebuah bilik kecil di masjid, mendengar bunyi cengkerik dan alunan zikir dari jauh. "Di sinilah tempat aku sepatutnya berada," bisiknya sebelum melelapkan mata. Panggilan dari timur itu tidak bergema kuat, tetapi ia lembut, hangat, dan membuatkannya ingin terus mendengarnya. 10 tahun sebelumnya, Ethan memeluk ibunya buat kali terakhir di lapangan terbang antarabangsa Dallas, Fort Worth. Air mata ibunya tidak berhenti mengalir. "Kalau nak balik, bila-bila masa pun, beritahu mak ya, nak. Mak akan hantarkan tiket serta-merta." Ayahnya menepuk bahunya kuat. "Jaga diri, nak. Dunia ini lebih besar daripada yang kita sangka." Ethan mengangguk, kerongkongnya terasa perit. "Saya akan datang melawat, ayah. Tapi sekarang, saya perlu pergi mencari jawaban untuk diri saya sendiri." Dia berpaling dan berjalan melalui pintu pelepasan tanpa menoleh ke belakang lagi, bimbang jika dia menoleh, dia tidak akan berani untuk terus melangkah. Tempat duduk 34A. Kelas ekonomi. Di tepi tingkap, pesawat berlepas dari bumi Amerika pada pukul 11.45 malam. Ethan melihat lampu-lampu bandar Texas perlahan-lahan mengecil sehingga menjadi titik-titik kecil, lalu hilang di telan kegelapan. Dia menyandarkan kepalanya pada cermin tingkap yang sejuk, jantungnya berdegup kencang. Penerbangan selama 16 jam 30 menit. Dia tidak dapat tidur walau sedikit pun. Pada mulanya, dia membuka komputer riba dan menonton video belajar bahasa Melayu berulang kali. "Selamat pagi. Nama saya Ethan. Selamat berkenalan." Dia berlatih menyebutnya sehingga mulutnya lenguh. Kemudian, dia membuka buku budaya Malaysia untuk orang asing yang baru dibelinya secara dalam talian, membacanya sehingga matanya hampir tidak boleh dibuka. Tetapi semakin dia membaca, semakin banyak dia berfikir, "Apa yang aku sedang buat nih? Meninggalkan segala-galanya di Amerika untuk pergi ke sebuah negara yang aku tak kenal seorang pun." Rasa takut mula menyerangnya dengan hebat.
Kenangan ditolak oleh Harvard, Yale, dan Stanford muncul silih berganti. Dia memeluk tubuhnya dengan erat, tangannya terasa sejuk. Di tengah malam penerbangan itu, dia membuka sedikit tirai tingkap dan melihat lautan awan keperakan di bawah cahaya bulan purnama. Keindahan yang menakjubkan itu membuatnya terdiam seketika. Dunia ini sungguh indah, walaupun aku sedang menanggung kesakitan yang amat sangat. Apabila pesawat mula merendahkan altitud menghampiri Malaysia pada waktu subuh hari baru, cahaya pertama matahari mula kelihatan di ufuk. Ethan melihat petak-petak sawah padi yang menghijau keemasan terbentang luas saujana mata memandang, alur-alur air kecil yang memantulkan cahaya berkilauan, dan bumbung masjid berkubah emas yang bersinar. Air matanya berlinangan tanpa disedari. Aku sudah sampai Malaysia. Suara dari sistem audio pesawat mengumumkan, "Tuan-tuan dan puan-puan, kita akan memulakan pendaratan di lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur." Pengumuman itu dibuat dalam bahasa Inggeris dan bahasa Melayu. Ethan mendengar logat Melayu yang merdu itu dengan jantung yang berdebar-debar. Apabila roda pesawat menyentuh landasan Kelia, Ethan menutup matanya dan menarik nafas dalam-dalam. Udara panas dan lembap terus menerpa sebaik sahaja pintu pesawat dibuka. Bau manis bercampur lembab tanah tropika. Bau rumah baru yang dipilihnya sendiri. Dia menuruni tangga pesawat, terasa seperti melangkah dari dunia lama ke dunia baru yang penuh dengan peluang dan misteri. "Selamat datang ke Malaysia, Encik," kata pegawai imigresen di kaunter sambil tersenyum lebar. Ethan membalas senyuman itu, buat pertama kalinya dengan hati yang terasa ringan. Ethan menarik bagasinya keluar dari pintu ketibaan. Langit Kelia masih gelap, tetapi cahaya lampu begitu terang sehingga matanya terasa pedih. Dia menyerahkan pasportnya kepada seorang pegawai imigresen wanita. Wanita itu tersenyum lebar. "Welcome to Malaysia, sir. First time, ya?" "Ya, kali pertama," jawab Ethan dengan lohat Melayu yang dipelajarinya secara kekok. Wanita itu tertawa kecil. "Bagusnya. Teruskan usaha." "Ya," katanya, lalu mengecap pasportnya dengan senyuman mesra yang tidak pernah dilihatnya di mana-mana lapangan terbang di Amerika. Di luar, bau asap egzos dan bau makanan bercampur baur menyapa hidungnya. Dia menahan sebuah teksi berwarna merah. "Masjid Al-Hidayah Gombak, Pak Cik." Pemandu itu menoleh. "Oh, dekat saja tuh. Jomlah naik," katanya sambil tersenyum menampakkan giginya yang putih. "Tak apa," Pak Cik hantarkan sampai depan masjid. Kereta itu bergerak keluar dari lapangan terbang menuju ke Lebuh Raya. Kuala Lumpur pada waktu pagi masih belum sesak. Ethan memandang keluar tingkap. Bangunan pencakar langit, papan iklan dalam bahasa Melayu dan Inggris, motosikal yang menyelit di celah-celah kenderaan, van sekolah yang berwarna-warni, dan pejalan kaki yang saling berbalas senyum walaupun baru bangun tidur. "Adik datang Malaysia buat apa?" tanya pemandu teksi itu. "Mencari ketenangan, Pak Cik. Belajar bahasa dan tolong mengajar di masjid." "Bagus tuh. Negara kita ni orangnya mudah senyum. Adik mesti suka nanti." Pemandu itu memasang lagu Melayu klasik dengan perlahan dan mula bercerita tentang anak perempuannya yang juga belajar bahasa Inggris dengan orang asing di masjid. Kereta berhenti di hadapan Masjid Al-Hidayah pada pukul 7 pagi. Seorang lelaki berjubah putih keluar menyambutnya serta-merta. "Ethan, kan? Ustaz dah tunggu." "Awalnya sampai," kata ustaz itu sambil tersenyum lebar, seolah-olah sudah lama mengenalinya. Ethan menundukkan kepala sebagai tanda hormat seperti yang dipelajarinya, lalu dibawa ke sebuah bilik kecil. "Letak barang di sini dulu ya. Hari ini berehat. Esok baru mula tolong ajar budak-budak." Dia meletakkan bagnya, membuka tingkap, dan melihat daun-daun berguguran serta kanak-kanak berseragam sekolah sedang berlari-lari di laman masjid. Suara gelak tawa mereka kedengaran riang. Tengah hari itu, ustaz membawanya makan di dewan makan masjid. Nasi putih panas, sup tauhu, ayam goreng ranggup, dan kangkung goreng belacan. Ethan makan sehingga licin pinggannya. "Sedap sangat, ustaz." Ustaz itu tertawa. "Makanlah banyak-banyak, nak. Di Malaysia ni, makan senang, hidup pun senang." Pada pukul 3 petang, dia berjalan-jalan di luar kawasan masjid. Jalan kecil itu dipenuhi gerai-gerai. Durian, pulut sekaya, mangga harum manis. Baunya sungguh wangi. Seorang makcik penjual kuih tersenyum kepadanya. "Cubalah rasa, Dik. Adik ni kacak. Dari Perancis ke? Dari Amerika, makcik,"
jawab Ethan sambil tersenyum. Oh, orang Amerika pun kacak juga. Makcik itu tertawa riang lalu memberikan sebungkus kuih lapis secara percuma. Ni hadiah hari pertama di Malaysia. Ya, malam itu, Ethan duduk di dalam dewan solat, mendengar orang mengaji. Suara alunan ayat suci Al-Quran yang merdu bergema di seluruh masjid. Dia memandang ke arah mimbar yang kosong, tetapi kelihatan tenang dan damai, dan merasakan kehangatan mula menjalar dari hatinya ke seluruh tubuh. Orang di sini betul-betul senyum, fikirnya. Bukan senyum kerana adab, tetapi senyum dari hati. Hari pertamanya di negara orang yang penuh dengan senyuman. Belum cukup 12 jam, tetapi hati Ethan yang pernah beku mula mencair. Minggu kedua di Masjid Al-Hidayah, Ethan mula merasakan bahawa ketenangan yang dicarinya bukanlah satu anugerah, tetapi satu latihan yang berat. Pagi-pagi buta, pada pukul 5 pagi, dia bangun, memakai baju t-shirt nipis dan berkain pelikat, lalu berjalan tanpa alas kaki ke dewan solat. Habuk dan daun kering melekat di tapak kakinya yang sejuk. Jemaah menunaikan solat subuh dengan bacaan yang lancar dan tartil yang sukar diikuti oleh telinga asing sepertinya. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Lidahnya keluh cuba mengikut, tetapi tersasul pada setiap baris. Kanak-kanak di belakangnya tersenyum sambil menutup mulut menahan tawa. Cikgu Ethan solat macam menyanyi, bisik seorang budak perempuan. Muka Ethan menjadi merah. Bahasa Arab dan Melayu mempunyai sebutan yang sangat berbeza. Selepas solat, dia membantu menyapu laman masjid. Cahaya matahari pagi mula terik sehingga peluhnya mengalir laju. Bau tanah lembap bercampur bau setanggi memenuhi udara. Di Amerika, dia belajar di dalam bilik berhawa dingin. Di sini, dia berpelusakan hanya dengan menyapu kawasan seluas 10 meter. Dia pernah mengadu kepanasan. Seorang ustaz lain tersenyum. Anak rasa panas sebab hati belum terima. Kalau sudah terima, panas pun tak terasa panas. Waktu makan tengah hari, dia dihidangkan dengan lauk pauk sumbangan orang ramai. Ada asam pedas ikan pari yang pedas, sambal belacan yang tajam baunya, dan ulam-ulaman. Ethan menyuap suapan pertama, dan air matanya terus mengalir. Pedas, terlalu pedas. Dia cepat-cepat menyuap nasi sejuk ke dalam mulutnya. Para ustaz tertawa riang. Dah biasa nanti, mesti suka. Orang putih macam anak kena belajar makan pedas, baru boleh lama tinggal di Malaysia. Dia terus makan dengan air mata yang berlinangan, tetapi akhirnya dia boleh tersenyum juga. Petang itu, dia ke pasar berdekatan bersama 3 orang anak karya. Jalan sempit, motosikal memotong rapat di hadapannya. Dia tergamam di tengah jalan. Kanak-kanak itu menarik tangannya. Kena lari, cikgu. Dia berlari melintasi kesibukan lalu lintas, sehingga jantungnya berdegup kencang. Setibanya di seberang, dia tercungap-cungap. Orang di sini tak takut mati ke? Pada waktu malam, rasa sunyi menyerang dengan lebih hebat. Dia duduk di dalam biliknya, memandang telefon yang isyaratnya lemah. Dia menelefon ibunya. Mak, saya dah tak pasti. Semuanya sangat berbeza. Makanan, bahasa, malah cara, senyum pun kena belajar. Suara ibunya kedengaran tenang. Anakku, perbezaan itu adalah pelajaran yang tidak diajar di mana-mana universiti. Jangan lari daripadanya. Ia sedang mengajar kamu. Keesokan paginya, kanak-kanak itu membawanya membeli teh ais di warung sebelah masjid. Pak Cik, teh ais 1, kurang manis ya, katanya cuba meniru sebutan yang diajar oleh kanak-kanak itu. Pak Cik itu tersenyum lebar. Boleh, boleh. Pandai budak Mat Solih ni cakap Melayu, katanya lalu menghulurkan segelas teh ais percuma. Ethan menghirup teh yang pahit-pahit manis itu. Rasa hangat menjalar dari dalam. Dia masih tersasul, masih pedas sehingga menangis, masih takut dengan motosikal. Tetapi dia mula boleh tersenyum dengan sendirinya. Perbezaan bukanlah tembok, tetapi jambatan, fikirnya, sebelum melangkah masuk semula ke dalam masjid dengan hati yang terasa lebih ringan. 5 bulan di Malaysia, Ethan bukan lagi orang asing yang baru tiba. Dia telah menjadi Cikgu Ethan yang dipanggil oleh semua anak karya dengan suara yang ceria dan dipeluk erat setiap petang. Setiap hari Isnin hingga Jumaat pada pukul 4.00 petang, dia duduk bersila di bawah pokok ketapang yang rendang bersama 30 orang kanak-kanak, papan hitam kayu yang usang berdiri di hadapannya. Today, we learn family words, katanya dalam bahasa Melayu campur Inggeris. Father is bapa, mother is ibu.
Kanak-kanak itu mengikutnya, kemudian ketawa apabila sebutannya salah. Cikgu Ethan, bukan bapa, tapi bapa, mereka membetulkannya. Dia tersenyum lebar. Terima kasih sebab ajar cikgu balik, ya. Seorang budak perempuan mengangkat tangan. Cikgu, esok ajarkan lagu Twinkle Twinkle dalam bahasa Melayu, boleh tak? Ethan mengangguk lalu menyanyi, kelip-kelip bintang, bagai intan di langit. Suara kanak-kanak itu bergema di seluruh laman masjid. Seorang ustaz memerhati dari beranda biliknya sambil tersenyum dan mengangguk. Dia mengajar dengan baik dan dia juga belajar daripada kanak-kanak itu. Pada hari Sabtu, sekumpulan pelajar dari Universiti Kebangsaan Malaysia datang menjadi sukarelawan di masjid. 5 orang, diketuai oleh Aisyah, seorang gadis berambut panjang, pelajar tahun 2 dari Fakulti Sains Sosial dan Kemanusiaan. Kulitnya sawo matang, giginya putih, dan senyumannya sama seperti orang-orang di masjid itu. Assalamualaikum, Abang Ethan. Saya banyak dengar pasal abang dari budak-budak ni. Nama saya Aisyah, katanya dalam bahasa Inggris yang fasih. Betul ke abang dari Texas? Kenapa abang tinggal di Malaysia lama macam ni? Ethan menceritakan segalanya. Tentang bagaimana dia dihalang masuk ke universiti terkemuka di Amerika, tentang kesakitan yang dirasainya, dan tentang hari dia memutuskan untuk terbang ke sini. Aisyah mendengar dengan mata yang berkaca. Abang begitu pandai. Tapi di sini, abang boleh sambung belajar. UKM ada tawarkan program untuk pelajar antarabangsa sepenuh masa. Ada kursus bahasa Melayu dan budaya Melayu juga. Saya boleh tolong abang mohon. Petang itu, Aisyah mengajak Ethan dan rakan-rakannya makan di sebuah restoran di tepi sungai berdekatan masjid. Ikan bakar panas-panas, tom yum yang pedas. Ethan menyuap udang ke dalam mulutnya tanpa berkerut dahi lagi. Abang dah biasa ya, Aisyah ketawa. Abang dah ada jiwa orang Malaysia. Seorang rakannya bernama Johan, pelajar tahun 4 kejuruteraan, bertanya, abang nak belajar bidang apa kalau mohon masuk UKM? Bulan depan ada pengambilan baru. Ethan memandang rakan-rakan barunya yang tersenyum kepadanya seperti keluarga. Saya nak belajar falsafah dan pengajian pendidikan. Saya nak jadi seorang guru yang baik, macam kamu semua. Malam itu, di dalam biliknya, Ethan membuka komputer riba dan memohon kemasukan ke universiti secara dalam talian buat pertama kali dalam tempoh 6 bulan. Tangannya tidak lagi menggeletar. Dia mempunyai guru, yaitu anak-anak karya di masjid. Dan dia mempunyai kawan, yaitu para pelajar yang tidak pernah ditemuinya sebelum ini tetapi menerimanya dengan sepenuh hati. Dia tersenyum dalam kegelapan. Di sini, aku bukan sahaja belajar, aku sedang diajar untuk menjadi manusia baru. 3 bulan selepas memohon, Ethan menerima surat tawaran daripada Universiti Kebangsaan Malaysia. Selamat datang pelajar antarabangsa ke Fakulti Sains Sosial dan Kemanusiaan. Dia tersenyum lebar, tetapi jantungnya berdebar kencang kerana inilah permulaan yang sebenar. Pagi pertamanya, dia bangun pukul 5 pagi, memakai kemeja putih dan seluar panjang yang dipinjam daripada Johan. Sebuah bas mini yang usang membawanya ke kampus UKM di Bangi. Suasana pagi itu sibuk. Beribu-ribu pelajar berjalan lalu lalang. Bangunan fakulti yang berwarna kelabu kelihatan gah. Bau makanan dari kafe-kafe di tepi jalan menusuk hidung. Ethan berdiri memandang peta kampus yang kesemuanya dalam bahasa Melayu. Dewan Kuliah 402, kat mana ni? Dia bergelut dalam setiap langkah. Bahasa Melayu di dalam kelas begitu laju dan kompleks. Falsafah Timur, falsafah Islam, rukun negara. Pensyarah bercakap dengan pantas. Dia tidak sempat mencatat nota, tangannya menggeletar. Setiap perkataan yang tidak difahaminya terasa seperti satu pukulan di kepala. Bolehkah aku belajar di sini? Fikirnya dalam hati. Waktu makan tengah hari, dia duduk makan nasi bungkus di bawah pokok, berpeluh-peluh dalam kepanasan. Duit di dalam poketnya tinggal tidak sampai RM2,000 sebulan. Dia terpaksa makan nasi campur berharga RM5 dan membeli buku teks terpakai. Dia terus mengajar di masjid untuk mendapatkan tempat tinggal percuma. Tetapi rasa sunyi menyerangnya lebih hebat daripada sebelumnya. Malam itu, di asrama pelajar antarabangsa yang murah, dia menelefon ibunya dengan suara yang bergetar. Mak, saya nak balik. Semuanya terlalu susah. Saya tak faham apa-apa. Ibunya diam seketika. Nak,
Setiap permulaan yang baru pasti ada sakitnya. Dulu kamu dihalang belajar di Amerika. Sekarang, kamu pilih sendiri jalan ini. Jangan berhenti separuh jalan. Keesokan harinya, krisis menjadi lebih teruk. Visa pelajarnya perlu diperbaharui di Jabatan Imigresen. Barisan terlalu panjang, berjam-jam lamanya. Udaranya panas dan menyesakkan. Dokumennya tidak lengkap. Dia ditanya berulang kali oleh pegawai, berapa banyak duit dalam akaun bank kamu? Dia tidak boleh menjawab kerana baki akaunnya sangat sedikit. Dia terpaksa meminjam RM2,000 daripada Aisyah. Dia pulang ke asrama pada tengah malam, tubuhnya menggigil kerana keletihan. Bahasa masih menjadi tembok yang tinggi. Dia sering tersalah cakap sehingga rakan sekelasnya ketawa. Bukan mentertawakan, tetapi dia tetap berasa malu. Abang Ethan cakap Melayu dah makin bagus. Aisyah cuba memujuk, tetapi dia hanya mampu menangis senyap-senyap di dalam tandas asrama. Namun, setiap malam, dia duduk menghafal perkataan di bawah cahaya lampu yang suram, berlatih bercakap di hadapan cermin. Nama saya Ethan, saya pelajar Universiti Kebangsaan Malaysia. Saya tidak akan berputus asa. Penderitaan permulaan baru ini terus menggerogotinya, tetapi setiap pagi, dia tetap bangun, tetap berjalan masuk ke dewan kuliah, tetap tersenyum kepada anak-anak karya yang masih memanggilnya Cikgu. Kesakitan ini sedang membentuk aku menjadi orang Malaysia, bisiknya sebelum melelapkan mata dengan hati yang masih berdegup kencang, walaupun penuh dengan luka. Semester pertama berlalu dengan penuh kepayahan. Ethan lulus semua subjek dengan PNGK 2.88. Dia bukan lagi pelajar cemerlang seperti di Amerika, tetapi baginya, ini adalah kemenangan terbesar dalam hidupnya. Pagi keputusan diumumkan, Ethan berdiri gemetar di hadapan papan kenyataan di fakulti. Pensyarah subjek falsafah Islam menghampirinya dan menepuk bahunya. Ethan, bagus. Esei kamu tentang keruntuhan nilai dalam masyarakat moden, saya bagi A+. Kali pertama dalam 10 tahun. Air mata Ethan berlinangan. Terima kasih, doktor. Saya tulis dari hati. Pensyarah itu tersenyum. Hati kamulah yang kurang pada pelajar lain. Aisyah berlari datang memeluk lehernya. Abang Ethan, hebatlah. Saya tahu abang boleh buat. Rakan-rakan sekelas bertepuk tangan dengan gemuruh. Mat Salih kita ni pandai. Ethan tersenyum malu sehingga mukanya merah. Buat pertama kalinya dia merasa, aku sudah cukup bagus. Petang itu, dia kembali ke Masjid Al-Hidayah. Kanak-kanak berlari mengelilinginya. Cikgu lulus periksa ke? Dia mengangkat ibu jarinya. Lulus. Hari ini cikgu belanja aiskrim semua orang. Suara kanak-kanak bersorak riang. Budak perempuan yang pernah membetulkan sebutannya dahulu menghulurkan sekeping kertas. Ini kerja sekolah bahasa Melayu saya. Cikgu tolong semakkan. Ethan membaca dan membetulkannya dengan lembut. Bagusnya tulisan kamu. Hampir sempurna. Budak itu tersenyum lebar. Sebab cikgu yang ajar. Malam itu, Johan mengajaknya makan steamboat untuk meraihkan. Tahun ni abang dah cukup setahun di Malaysia. Visa dah perbaharui? Ethan mengangguk. Dah beres. Saya dapat beasiswa kecil untuk terus mengajar bahasa Inggeris di masjid selama setahun lagi. Semua orang mengangkat gelas. Hidup abang Ethan. Semoga tinggal di Malaysia selamanya. Ethan duduk mendengar gelak tawa rakan-rakannya, melihat cahaya lampu dari masjid terpantul di permukaan air sungai. Penderitaan yang pernah menggerogotinya 3 bulan lalu, kini telah menjadi kekuatan yang mendorongnya untuk terus melangkah. Bahasa Melayunya masih belum sempurna, tetapi dia sudah mampu menerangkan konsep falsafah di dalam kelas dengan sendiri. Kewangannya masih sempit, tetapi dia sudah boleh mencari pendapatan sampingan tanpa perlu meminta wang dari rumah. Malam itu, dia menulis di dalam diarinya. Hari ini, aku menang. Bukan kerana markah penuh, tetapi kerana aku masih boleh berdiri di sini. Boleh senyum, boleh ketawa, dan merasa bahawa di sinilah rumahku. Kemenangan-kemenangan kecil ini terkumpul sedikit demi sedikit, seperti titisan hujan yang perlahan-lahan menjadi aliran sungai yang mengalir di dalam hatinya. Kemenangan yang tiada siapa sanjung, tetapi bagi Ethan, ia adalah segalanya. 2 tahun berlalu. Ethan kini pelajar tahun 3 di Fakulti Sains Sosial dan Kemanusiaan, UKM. Rambutnya yang dahulu kemas gaya orang barat kini dipotong pendek seperti lelaki Melayu. Kulitnya bertambah gelap,
kerana bermain bola sepak dengan rakan-rakan di padang masjid. Bahasa Melayunya begitu fasih sehingga rakan-rakannya mengusik Abang Ethan cakap Melayu lagi sedap dari sesetengah orang Melayu. Suatu petang selepas kelas, Aisyah menunggunya di pintu fakulti. Rambutnya yang panjang terurai, memakai baju kurung putih. "Abang Ethan, saya ada benda nak cakap. Jom jalan-jalan dekat Tasik, nak." Ethan mengangguk, jantungnya berdegup sedikit lebih laju. Dia sudah lama tahu bahawa Aisyah tidak memandangnya sebagai kawan biasa. Mereka berdua berjalan di tepi Tasik pada waktu senja. Cahaya matahari jingga terpantul di permukaan air. Bau bunga tanjung terhidu lembut. Aisyah berhenti berjalan dan memandangnya tepat. "Abang, saya suka abang. Sejak pertama kali kita jumpa di masjid, saya suka sebab abang tak pernah putus asa. Saya suka sebab abang boleh senyum walaupun tengah sakit. Saya suka sebab abang dah jadi sebahagian daripada kami." Suaranya sedikit bergetar. Ethan berdiri kaku. Hatinya yang pernah tertutup rapat kerana kesakitan di Amerika mula terbuka perlahan-lahan. "Aisyah, saya pun suka awak juga. Tapi saya takut. Saya masih orang Amerika yang menumpang di sini. Satu hari nanti, mungkin saya kena balik." Aisyah tersenyum nipis. Tangannya yang kecil memegang tangan Ethan. "Abang tak perlu balik. Di sini ada orang yang sayangkan abang. Ada kawan, ada guru, ada anak-anak masjid yang panggil abang Cikgu Ethan setiap hari. Kalau abang nak tinggal, saya akan ada bersama abang." Malam itu, mereka duduk makan ais krim kelapa di sebuah gerai di tepi Tasik. Aisyah bercerita tentang keluarganya. Ibu bapanya yang bersawah padi di Kedah, abangnya seorang askar. Ethan pula bercerita tentang ibunya yang masih menghantar surat setiap bulan. "Mak kata, kalau saya gembira di sini, dia izinkan saya terus tinggal." Aisyah menyandarkan kepalanya di bahu Ethan. "Kalau macam tu, abang beritahulah Mak yang abang dah ada seseorang yang buat abang nak tinggal di Malaysia selamanya." Minggu berikutnya, Aisyah membawanya pulang ke kampungnya di Kedah buat pertama kali. Ibu bapa Aisyah menyambutnya dengan mesra. Menantu Mat Saleh, ayah Aisyah ketawa besar, lalu mengajak Ethan duduk berbual di bawah pokok manggis. "Betul ke kamu nak duduk di Malaysia ni? Duduk sini kena makan pedas, kena hormat orang tua dan kena sayang anak pakcik, tahu?" Ethan menunduk hormat kepada kedua ibu bapa Aisyah. "Betul, pakcik. Saya sayangkan Aisyah dan saya sayangkan Malaysia." Sekembalinya ke Kuala Lumpur, Ethan duduk memeluk Aisyah di balkoni asramanya, memandang lampu-lampu bandar yang dahulunya asing tetapi kini terasa begitu dekat dan mesra. "Saya tak pernah sangka akan ada seseorang yang buat saya rasa rumah itu bukan sekadar sebuah tempat," bisiknya. Aisyah tersenyum. "Rumah itu ialah orang yang kita sayang, dan abang adalah rumah bagi saya. Cinta dan ikatan ini bukan hanya antara dua insan, tetapi ia mengikat hati Ethan pada bumi Malaysia dengan lebih erat setiap hari." 6,5 tahun selepas menjejakkan kaki di Kelia, Ethan yang kini berusia 24 tahun, duduk menggenggam erat tangan Aisyah di dalam bilik menunggu di Jabatan Pendaftaran Negara. Dokumen-dokumen bertimbun di atas ribana. Sijil pemastautin tetap, sijil perkahwinan yang didaftarkan 3 tahun lalu, surat pengesahan gaji sebagai pensyarah bahasa Inggeris di UKM, sebanyak 4,500 sen sebulan, risit cukai pendapatan selama 5 tahun berturut-turut, dan 20 keping gambar berukuran pasport. "Abang dah sedia?" bisik Aisyah. "Saya pula yang takut untuk abang." Ethan tersenyum nipis. "Dah sedia. Tapi jantung ni berdebar macam hari pertama sampai Malaysia dulu." Dia telah memenuhi setiap syarat di bawah Akta Kewarganegaraan. Umur melebihi 20 tahun, menetap secara berterusan lebih 5 tahun, mempunyai pekerjaan yang stabil, berkelakuan baik, tiada rekod jenayah, dan yang paling penting, telah lulus ujian bahasa Melayu peringkat tertinggi yang dianjurkan oleh panel khas bulan lepas. Dia perlu membaca berita muka depan dari akhbar tempatan dengan lancar, menjawab soalan-soalan mengenai sejarah negara Malaysia dan menyanyikan lagu negaraku tanpa satu pun kesalahan. "Negaraku, tanah tumpahnya, darahku." Suaranya bergetar tetapi jelas, sehingga para panelis tersenyum dan mengangguk. Semasa sesi temu duga, seorang pegawai bertanya terus kepadanya,
Kenapa anda mahu menjadi warga negara Malaysia, sedangkan anda boleh kekal sebagai warga negara Amerika? Ethan menarik nafas dalam-dalam. Kerana di sinilah rumah saya. Saya dihalang untuk berdiri di tanah air sendiri kerana kebolehan saya, tetapi di sini saya diterima kerana hati saya. Saya mahu menjadi sebahagian daripada bumi ini sepenuhnya. Saya mahu menunaikan tanggungjawab saya. Saya mahu mengundi, saya mahu membesarkan anak saya sebagai seorang anak Malaysia sejati. Air mata Ethan bergenang. Ibu bapa Aisyah yang menunggu di luar sedang berdoa. Ustaz dari Masjid Al-Hidayah menghantar mesej. Nak, hati kamu itulah kewarganegaraan yang sebenar. 3 bulan penantian yang penuh debaran. Dokumen-dokumennya dihantar ke lembaga penapisan di Putrajaya. Ethan terus mengajar setiap hari, masih membawa anak-anak karya ke aktiviti kemasyarakatan setiap minggu. Tetapi setiap malam, dia duduk membaca buku sejarah Malaysia berulang kali, bimbang ada apa-apa yang terlepas pandang. Dan pada suatu pagi, sepucuk surat rasmi tiba di rumah sewanya. Jawatan kuasa khas kewarganegaraan meluluskan permohonan untuk menukar taraf kewarganegaraan kepada warga negara Malaysia. Ethan membacanya 3 kali. Air matanya mengalir tanpa suara. Aisyah berlari datang memeluknya dengan erat. Abang dah jadi orang Malaysia. Dia terduduk melutut, mencium lantai rumahnya. Imej-imej kenangan 10 tahun lalu muncul di benaknya. Surat penolakan dari Harvard. Air matanya di dalam pesawat, senyuman anak-anak karya, bibir Aisyah di bawah cahaya bulan di Kedah. Terima kasih, Malaysia, kerana membuka pintu untukku. Petang itu, semua orang berkumpul di Masjid Al-Hidayah. Kanak-kanak berlari datang memeluknya. Cikgu Ethan. Bukan. Abang Ethan, orang Malaysia. Dia bersalaman dengan para ustaz. Ustaz tua itu meletakkan tangannya di atas kepalanya dengan lembut. Anak telah mendapat kewarganegaraan yang tiada siapa boleh tarik balik. Kewarganegaraan hati. Ethan tersenyum di tengah-tengah cahaya matahari terbenam di sebalik kubah masjid. Dia masih Ethan Bruce, tetapi mulai hari ini, dia adalah Ethan bin Abdullah, seorang warganegara Malaysia, sepenuhnya. 8 tahun selepas mendapat kewarganegaraan, Ethan, atau lebih mesra dipanggil doktor. Ethan oleh rakan sekerjanya, bangun pada pukul 5 pagi setiap hari di sebuah rumah kayu 2 tingkat di Gombak yang dibelinya bersama Aisyah selepas 5 tahun berkahwin. Dia memakai baju pagoda putih dan kain pelikat, membawa mangkuk tingkat kosong dan berjalan tanpa alas kaki ke Masjid Al-Hidayah, yang terletak tidak sampai 200 meter dari rumahnya. Assalamualaikum, Ustaz, katanya sambil tersenyum dan bersalaman dengan Ustaz sama yang menyambutnya belasan tahun dahulu. Dia mencedok nasi lemak dan ayam goreng yang disediakan oleh Aisyah dari awal pagi ke dalam bekas untuk disedekahkan kepada jemaah masjid. Ustaz itu tersenyum. Waalaikumsalam Ethan, nampak ceria hari ini, dah betul-betul jadi orang Malaysia, ya. Pulang ke rumah, Aisyah sedang menyediakan sarapan bubur nasi dengan telur masin dan daging cincang untuk anak perempuan mereka yang berusia 3 tahun, Mawar. Anak ayah dah bangun? Ethan mendukung anaknya dan mencium pipinya yang berbau wangi. Mawar bercakap bahasa Melayu dengan fasih. Ayah, hari ini kita pergi pasar malam, boleh? Dia ketawa. Boleh, sayang. Nanti ayah belikan durian. Pada pukul 7 pagi, dia menunggang motosikal lamanya ke UKM untuk mengajar subjek perbandingan budaya kepada pelajar tahun 1. Dewan kuliahnya penuh dengan pelajar tempatan dan beberapa orang pelajar antarabangsa. Dia mengajar sepenuhnya dalam bahasa Melayu. Tiada lagi sisa pelat asing. Budaya Malaysia bukan sekadar tentang adat dan makanan pedas. Ia adalah tentang hidup bersama tanpa menyakiti antara satu sama lain. Seorang pelajar antarabangsa bertanya, "Doktor pernah jadi orang Amerika, macam mana boleh jadi orang Malaysia sejati macam ni?" Ethan tersenyum. Kerana saya memilih untuk tinggal dan memilih untuk mencintai. Tengah hari, dia makan nasi bungkus di kafe universiti. Lauknya sambal udang petai dan ulam-ulaman. Dia tidak perlu lagi memesan kurang pedas. Petang, dia pulang ke rumah dan membantu Aisyah menyiram pokok-pokok di belakang rumah. Mereka menanam pokok mangga, serai, dan daun kesum. Setiap petang Ahad, seluruh keluarga akan ke masjid untuk aktiviti kemasyarakatan.
Kanak-kanak di situ masih memanggilnya Cikgu Ethan, tetapi kini dia mengajar anaknya sendiri untuk bersalaman, bersedekah, dan menyanyikan lagu rasa sayang. Pada hari raya tahun itu, dia bermain mercun bersama jiran-jiran di lorong rumahnya, memakai baju Melayu lengkap bersamping, ketawa riang. "Abang Ethan ni main mercun lagi hebat dari budak-budak Melayu," jerit seorang jiran. Dia tersenyum. "Saya kan orang Malaysia sejati." Pada waktu malam, dia duduk bersama Aisyah di beranda, memandang anak mereka yang sedang tidur di dalam bilik. "Dulu saya fikir hidup ini adalah tentang mendapat markah tertinggi. Tapi di sini, hidup adalah tentang bangun pagi, bersedekah, memeluk anak, dan mencintai bumi ini setiap hari." Aisyah menggenggam tangannya. "Abang bukan sekadar orang Malaysia, abang adalah jantung rumah kita ini." Ethan menutup matanya, menghidu bau bunga melur dari pokok di sebelah rumah. Dia adalah Ethan, seorang rakyat Malaysia. Makan nasi lemak, tahan pedas, menghormati orang tua, menyayangi keluarga, jiran tetangga, dan negaranya dengan sepenuh hati. Seorang anak Malaysia sejati dalam setiap denyut nadinya. Genap 10 tahun, selepas hari pesawat itu membawanya dari Texas ke Clear, Ethan yang berusia 28 tahun, duduk di sebelah tingkap kelas ekonomi dalam penerbangan Malaysia Airlines pulang dari Dallas. Di sebelahnya, Aisyah sedang tidur menyandar di bahunya, dan Mawar, anak perempuan mereka yang berusia 3 tahun, sedang menonton siri animasi Upin Ipin di tablet. Pasport Malaysia berwarna merah di dalam poket baju Melayunya. Segala-galanya memberitahu bahawa dia adalah Ethan, bukan lagi Ethan Bruce dari Texas. Apabila pesawat mendarat di Clear sekali lagi, Ethan menutup matanya, menarik nafas menghidu bau udara panas lembab yang sudah sebati dengan dirinya. Bau tanah, bau masakan, bau durian dari kedai di lapangan terbang. "Kita dah sampai rumah, sayang," bisiknya kepada Aisyah. Di pintu ketibaan, Ustaz dari Masjid Al-Hidayah sedang menunggu sambil memegang sepanduk bertulis, "Selamat pulang, Cikgu Ethan." 10 orang anak karya yang sudah meningkat remaja berlari datang memeluknya. "Cikgu dah balik," comelnya Mawar. Mawar tersenyum malu. "Assalamualaikum, abang-abang, kakak-kakak. Nama saya Mawar. Saya lahir kat Malaysia." Malam itu, di rumah kayu 2 tingkat di Gombak, semua orang berkumpul. Johan, rakan-rakan universiti, pensyarah dari UKM, dan anak-anak karya generasi lama. Ethan mengangkat gelas berisi sirap Bandung. 10 tahun lalu, saya dihalang masuk ke universiti di tanah air saya. Hari ini, saya pulang ke rumah saya yang sebenar sebagai seorang anak Malaysia bersama istri, anak perempuan, dan hati yang penuh. Dia berpaling dan memeluk ibu bapa Aisyah yang turut hadir. "Dulu saya fikir kejayaan itu adalah markah yang sempurna. Tapi di sini, saya belajar bahawa kejayaan adalah apabila kita bangun pagi, bersedekah, memeluk anak, menyiram pokok mangga, dan mencintai bumi ini setiap hari." Keesokan paginya, Ethan bangun pada pukul 5 pagi. Memakai baju putih dekain pelikat, berjalan tanpa alas kaki ke masjid bersama keluarganya. Menghulurkan sedekah sarapan pagi yang disediakan Aisyah. Dia berdiri di hadapan ruang solat yang sama di mana dia pernah menangis 18 tahun lalu. Ustaz yang sama meletakkan tangan di atas kepalanya. "Anakku sudah pulang dan kamu adalah anak watan sejati." Ethan tersenyum, air matanya bergenang, melihat cahaya pertama matahari menembusi celah-celah daun. "Ya, Ustaz, saya sudah pulang." Dia telah pulang sebagai insan yang dipilihnya sendiri. Sebagai insan yang diterima oleh Malaysia. Sebagai seorang anak Malaysia yang jantungnya berdegup dalam irama Melayu sejati, setiap masa, dan dia akan berada di sini selamanya.